العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. قد قال الله تعالى في كتاب عزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa jua kebaikan, nikmat, kesenangan di dunia ini yang engkau dapati, maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat dan peringatan. Dan cukuplah Allah menjadi saksi bagi membuktikan kebenaran yang demikian itu. Surah An-Nisa ayat 79. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan, kelapangan masa dan keizinan untuk kita meneruskan kuliah kita yang tertangguh lebih kurang 3 bulan. Last sekali bulan 3 itu. Saya sempat juga bulan 3, pasal saya awal bulan. Sebahagiannya tak sempat lah. Pasal lepas tengah bulan tak sempat. Alhamdulillah sempat bulan 3. Jadi bulan 4, bulan 5, bulan 6 tak ada. Bulan 7 baru ada balik. Alhamdulillah. Tu pun setengah masjid tuan-tuan tak mula lagi. Ada tak mula lagi. Bulan 7 pun ada tak mula lagi. Alhamdulillah kita dah mula. Mudah-mudahan walaupun dengan bermacam SOP ataupun peraturan yang ditetapkan, peraturan ini semua kita yakin untuk kebaikan kita bersama. Selagi dia tidak bertentangan dengan syarak, peraturan yang ditetapkan oleh manusia, khususnya oleh pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa, selagi tak bertentangan dengan syarak hukum dia, kita wajib taat. Kita kena ingat macam tu, dia tak bertentangan dengan syarak, diputuskan oleh pihak yang berkuasa, maka kita wajib taat. Sebab kalau tak berhukum wajib, nak taat boleh, tak taat pun boleh, berselerak habis masyarakat ni. Dia kata hak ni bukan syarak suruh, hak ni bukan syarak suruh, hak ni pemerintah je suruh, pihak berwajib saja yang suruh, lalu dia pun tak mau taat. Jadi berselerak habis masyarakat. Jadi sebab tu alhamdulillah kita di Malaysia ni tuan-tuan, hasil daripada kefahaman kita dengan ketaatan ini, alhamdulillah kita berjaya sikit demi sikit keluar daripada musibah ini. Tapi setengah-setengah negara tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun tahu, pemerintah tetap macam ni, mereka tak taat. PKP ke apa ke, mereka tak taat. Apa yang berlaku semakin banyak. Tu yang berlaku setengah-setengah negara sampai juta tuan-tuan, sampai juta. Jadi alhamdulillah, ini satu pengajaran yang cukup baik bagi kita, dalam kita berhadapan dengan apa jua masalah. Islam insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Cuma kita kena faham saja, yang jadi masalah sikit awal-awal dulu lah. Sebab banyak ramai pakai jadi mufti, bila orang kata masjid terpaksa tutup, macam-macam pendapat keluar, ramai yang jadi mufti. Sebaik alhamdulillah masih lagi kita boleh bertahan. Entah di tempat anak saya belajar, tuan-tuan tahulah anak saya belajar di mana, pemerintah suruh tutup tapi masjid tak tutup, solat Jumaat setiap minggu, kemudian pengajian berterusan. Saya dapat berita kemarin, kemungkinan besar
mereka akan ditutup semula semua. Sebab mereka makin teruk. 2 hari lepas tuan-tuan, mereka dapat yang baru, pesakit baru harian tertinggi 1,600 lebih. Jadi alhamdulillah kita ikutlah sejauh mana yang kita mampu, kita pakai jaga diri kita masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita masuk sikit berkaitan dengan mustika hadis, ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan rukun iman, Islam dan ihsan. Hari itu kita sampai kepada asas Islam yang kedua. Malam ni kita masuk asas Islam yang ketiga, iaitu berkorban dengan harta benda. Yang pertama hari itu dah disebut dah, asas Islam yang pertama sekali berkaitan dengan rukun Islam ini, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua berkaitan dengan solat. Jadi menggunakan segala anggota, berusaha mengerjakan dengan cara yang teratur akan amal-amal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini, yang ketiga ni berkorban dengan harta benda. Harta benda adalah merupakan asas bagi segala urusan hidup dalam dunia ini. Yang ni kita akui. Tak ada harta, banyak benda kita tak boleh buat. Kita nak bina keluarga tak boleh, tak ada harta benda. Nak belajar tak boleh, nak solat pun tak boleh, nak puasa pun tak boleh, nak haji tak boleh. Jadi harta benda ni adalah asas kepada kehidupan manusia. Sebab itu Islam tidak menolak harta benda. Islam tak tolak harta benda, cuma ada kaedah ataupun cara yang tertentu untuk mengurus harta benda agar manusia tidak terlampau cintakan harta benda. Melampau dalam bab cintakan harta benda juga merupakan satu yang boleh merosakkan kehidupan. Tak mau pada harta benda pun tak boleh juga. Oleh itu maka sebahagian besar dari daya usaha manusia dicurahkan untuk mencari dan memiliki harta benda dan kekayaan. Kita tengoklah sebahagian besar hidup kita memang kerja nak cari harta, nak cari kekayaan, nak cari duit, nak cari makan. Allah dia tahu tentang sifat manusia ni, maka dia letakkan asas berkaitan dengan harta benda ni sebagai asas dalam rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga iaitu mengeluarkan zakat. Sebab manusia ni tak payah suruh bab cinta pada harta ni. Bab cinta pada harta tak payah suruh, tapi Islam nak kawal dia dengan memerintahkan untuk kita mengeluarkan zakat. Tetapi bukan semuanya berhasil mencapai kesenangan dan kemewahan itu dengan sepenuhnya. Bahkan bukan sedikit dari setiap bangsa di dunia ini yang hidup miskin dan menderita. Dengan yang demikian, maka membelanjakan harta benda untuk menolong orang-orang yang fakir miskin dan yang memerlukan bantuan, dan juga untuk kebajikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam amalan zakat adalah menjadi satu cara hidup yang aman makmur. Oleh itu maka nyatalah hikmahnya kewajipan mengeluarkan zakat itu menjadi salah satu daripada asas atau rukun Islam. Dalam kita ni, kemahuan kita, fitrah manusia nak kepada harta. Hari-hari pagi lagi keluar pukul 7, kadang-kadang sebelum pukul 7 keluar rumah dah pasal nak cari harta. Tapi tak semuanya akan dapat, tak semuanya kaya. Ketentuan Allah, Allah tentukan macam tu. Hak kaya ada ujian cara kaya, hak tak dapat jadi kaya ada ujian cara orang miskin. Ini ujian yang Allah tentukan pada manusia. Jadi tak semua akan kaya, tak semua akan mampu. Maka di sana ada peraturan dalam harta manusia ada milik orang lain, yakni kewajipan berzakat. Maka malah antara amalan yang paling banyak, amalan zahir yang paling banyak pahala ini antaranya adalah membantu orang lain, sama ada dengan zakat ataupun dengan sedekah. Sehingga kan dia kata boleh hikmah sedekah, hikmah zakat ni cukup besar tuan-tuan. Bagi orang yang sedang dalam kesempitan,
Orang yang sedang dalam masalah, dia ada sikit kewangan, sedekahlah, insya-Allah Allah akan lapangkan hidup dia. Bagi orang yang sakit, sedekahlah, insya-Allah Allah akan sembuhkan penyakitnya. Orang yang bersedekah ni, Allah bagi apa yang dia hajatkan dalam hidup dia. Sebab tu kita kena banyak bersedekah. Kita baru-baru ni pun alhamdulillah, orang Malaysia ni pemurah, banyak yang bersedekah, alhamdulillah. Jadi Islam ajak kita macam tu. Sebab tu ada konsep zakat. Bab orang miskin ni sentiasa ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, secara ringkasnya, kita start masuk waktu isyak, berhenti. Isyak malam ni 8.52, kita berhenti terus. Membendung kemahuan hawa nafsu dalam bab rukun Islam yang keempat, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kita baru saja lepas, membendung kemahuan hawa nafsu. Allah SWT Maha mengetahui tentang hamba ciptaannya ini. Dia tahu tentang keadaan kita. Kalau nafsu tak mampu dibendung, manusia akan rosak. Dan salah satu cara untuk membendung nafsu, semua jenis nafsu, bukan nafsu syahwat saja, semua jenis nafsu yang mampu membendungnya, antaranya yang terbaik, cara terbaik, puasa. Sebab tu kita tengok puasa ni tuan-tuan, walaupun dia bukan ibadat harian, tetapi dia antara ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala cukup suka. Lepas tu bila ditanya kepada Nabi SAW, ditanya kepada Nabi antaranya tentang hikmah berpuasa hari Isnin, Nabi jawab apa? Tak bolehkah aku bersyukur hari aku dilahirkan? Tanda bersyukur pada Allah, Nabi berpuasa hari Isnin, sunat kita pun ikut. Hari Khamis, tak bolehkah hari aku mengharapkan hari yang amalan mingguanku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Hari Khamis ni hari amalan mingguan kita diangkat kepada Allah, dan Nabi kata, aku suka ketika amalanku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Maknanya puasa ni satu benda yang Nabi cukup suka. Allah SWT pun suka, sehingga kan diberikan ganjaran. Antara ganjaran yang Allah tak sebut, itu hak aku nak bagi berapa kepada hamba. Allah tak sebut pahala puasa banyak mana. Pahala sembahyang jemaah Nabi sebut 27, kan? Tapi pahala puasa Allah tak sebut. Itu hak aku, banyak mana aku nak bagi, aku akan bagi. Jadi orang yang banyak berpuasa ni, Masya Allah, hebat hidup dia. Sebahagian besar dari kejadian kacau bilau yang berlaku dalam sebuah masyarakat adalah akibat dari runtunan hawa nafsu yang buas, liar dan melampaui batas, sehingga ada yang melupai kehormatan diri dan rumah tangga, mencuaikan tugas dan kewajipan, mengkhianati amanah, dan berbagai-bagai perkara jenayah lagi. Oleh itu maka kewajipan menyekat hawa nafsu dan menentang runtunan liarnya, serta melatih diri mengingati pengawasan Allah Ta'ala akan segala yang zahir dan yang batin, sebagaimana yang terdapat dalam amalan puasa, adalah menjadi satu cara hidup yang aman sentosa. Dengan yang demikian, maka nyatalah hikmahnya ibadah puasa itu menjadi salah satu daripada asas rukun Islam. Hebat ibadah puasa ni, tuan-tuan. Saya tak mahu ulas panjang. Yang saya nak habis asas ni. Yang kelima, menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan. Maksudnya kewajipan menunaikan haji bagi orang yang mampu. Cuma tahun ni tu kita hebatnya Islam, tuan-tuan. Hebatnya Islam, dia syariat dia bersifat sabat dan murunah, tetap dan boleh berubah. Ada kalanya tetap langsung tak berubah, ada tempat yang boleh berubah. Hatta bab perkara yang merupakan asas, kita boleh tengok solat, solat Jumaat boleh, dah ada rukhsah dalam masa musibah. Ni haji tahun ni orang Malaysia seorang pun tak lebih. Maknanya
Allah beri kepada siapa untuk tentukan ini? Allah beri kepada pihak yang berkuasa. Sebab tu kita kena ingat, dalam memilih orang yang memimpin ni sangat penting dalam hidup kita. Bukan sikit tu kuasa tu. Kuasa pemimpin dalam Islam ni bukan kecil. Tuan, ibadat haji yang wajib, rukun Islam. Pemimpin dengan memikirkan masalah rakyat, masalah ummah, boleh tangguhkan. Boleh tangguhkan untuk tahun ini. Dan dia, ulama kata apa? Harus. Dalam keadaan itu, maknanya besarnya kepimpinan dalam Islam. Sebab itu kita dalam bab bila main tentang kepimpinan ni, jangan tinggalkan Islam. Tuan-tuan bayang kalau jenis tak ambil tahu jadi macam Amerika, dia tak ambil tahu hari rakyat dia kira ekonomi dah kali 3 juta lebih. Pemimpin kalau dia fikir ekonomi saja jadi macam tu, dia tak boleh nak fikir rakyat dia. 3 juta lebih kena. Sebab tu kepimpinan dalam Islam ni sangat penting, sangat penting. Baik, manusia tidak seharusnya memencilkan atau mengasingkan dirinya dari sebarang perhubungan dengan semua manusia. Banyak perkara yang bersangkut paut dengan hidupnya, dengan agamanya, dengan pentadbiran negara dan masyarakatnya tak dapat diselesaikan melainkan dengan cara perjumpaan dan perundingan, lebih-lebih lagi melalui persidangan antara bangsa. Islam diiktiraf semua ni, sebab tu dah, kalau tuan-tuan mengaji kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Sa'id Hawa dalam kitab dia berkaitan dengan kepimpinan ini, dia menyebut asas kepada pembentukan sebuah negara tu ada 6. Salah satu daripadanya adalah kedaulatan sempadan. Kalau kita mengaji, Islam ajak semua ni. Islam ajak jaga sempadan tu adalah kewajipan. Jaga sempadan tu adalah kewajipan. Bila kita tak mampu jaga sempadan, tak ada kedaulatan dalam negara kita, maka negara tu akan rosak. Sebab tu benda-benda yang merupakan lambang kedaulatan negara ini kita kena pelihara. Sebab tu bila berperang bila Nabi pesan orang yang pegang bendera, bendera bukan ada apa kan, bendera bukan ada apa, tapi sahabat yang pegang bendera tu, Sayyidina Abdullah bin Rawah, sampai dipotong tangan kanan, diambil dengan tangan kiri, dipotong tangan kiri, dicepung dua-dua macam ni. Sebab apa? Bendera yang buat, bendera je. Tapi bendera tu lambang kedaulatan. Waktu kita kena jaga benda-benda macam ni, dia untuk kebaikan. Betul, dalam Islam disebut tentang perkara ni. Oleh itu, bagi mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka menghadiri tempat-tempat perhimpunan untuk kebajikan sekadar yang mampu, bagi melahirkan sikap memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukur akan nikmat-nikmatnya, serta melaksanakan dasar bersatu padu dan bersefahaman antara sesama umat Islam, dan juga untuk mendapat berbagai-bagai faedah dan manfaat dari segi rohani, akhlak, kemasyarakatan dan ekonomi, sebagaimana yang terdapat dalam ibadah haji adalah menjadi satu cara hidup yang aman, damai dan bahagia. Dengan yang demikian, maka nyatalah hikmahnya ibadat haji itu menjadi salah satu dari asas atau dasar rukun Islam. Kita kena belajar. Allah tetapkan ni bukan saja-saja ibadah ni banyak, ibadah ni banyak, tapi yang Allah tetap 5 cabang ini sebagai asas kepada Islam, dia mesti benda yang penting. Sama macam kita sembahyang, kita salat, amalan yang kita buat dalam salat tu banyak, tapi yang dinyatakan sebagai rukun, yang menjadi paksi, yang menjadi asas tiang kepada salat tu 13 saja. Jadi kita belajar daripadanya, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Sebab Islam ni agama yang sangat-sangat sempurna. Saya terasa bila berlaku ujian musibah ini, tuan-tuan, boleh nampak kehebatan Islam itu sendiri. Boleh nampak kehebatan Islam bila Allah uji dengan musibah. Tapi yang jenis tak mau nampak pun banyak juga lah. Jenis tak mau nampak, bukan dia tak mau nampak, Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Allah sebut dah,
Dalam Al-Quran, dalam surah Yasin pun Allah sebut, surah Al-Baqarah banyak tempat Allah sebut berkaitan orang yang Allah tutup pintu hatinya. Malah Allah kata seolah-olah dia di depan dia dinding yang tak mampu ditembus. Tak mampu ditembus dengan apa? Dengan hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyaw wa lahum adzabun. Allah khatam, peteri, bukan kata tutup saja, peteri hati mereka daripada hidayah. Jadi kita jangan sampai tahap itu. Puncanya apabila sering menolak kebenaran. Puncanya sering menolak kebenaran. Bila kebenaran datang depan mata, tengok dia buat tak tahu, dia fikir kot lain. Ini kita kena jaga. Sebab tu bila kita tengok contoh Allah bagi musibah ni, kebenaran depan mata, hebat macam mana manusia, lengkap macam mana pun peralatan manusia ada, hebat canggih macam mana pun teknologi yang manusia ada, tak mampu lawan. Allah hantar makhluk yang paling kecil, virus, makhluk yang paling kecil. Dan Allah takdirkan di depan kita hari ini negara yang merupakan kuasa besar dunia paling teruk terkesan. Benda paling kecil tapi negara paling besar yang paling teruk. Kita nak belajar apa dari situ, tuan-tuan? Manusia tu sombong dengan Allah. Yang hebat tak mana pun Allah tak sikit selera habis manusia. Jadi kita jangan sombong dengan Allah SWT. InsyaAllah terusnya kita masuk pada kitab Idaman Penuntut dalam bab syarat-syarat sah salat. Perkara yang dalam bab aurat, disebut hari itu syarat-syarat sah salat ni dia ada 6. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci daripada najis. Yang ketiga, masuk waktu. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Ini syarat sah kita sembahyang. Maknanya kalau kita belajar daripada sini, nak tak nak solat ni kita kena belajar. Macam mana yang dikatakan suci daripada hadas besar dan hadas kecil? Kadang-kadang kalau kita tanya anak-anak saya, kalau pergi mengajar, macam mana suci daripada hadas besar? Mereka ingat hadas besar tu berak. Hadas besar suci dia mandi wajib, cara mandi wajib kena belajar. Hadas kecil cara dia berwuduk, suci daripada hadas kecil. Suci daripada najis, najis ada 3 jenis. Kita belajarlah macam mana cara suci daripada najis satu-satu. Kemudian disebut yang ketiga, masuk waktu. Macam mana cara kita nak tahu masuk waktu? Dia ada kaedah. Walaupun kita ada jam, tapi kita kena tahu asas dia. Terbit fajar, kemudian bila munculnya bayang pada kayu yang kita pacak di tengah-tengah hari. Kemudian bayang lebih panjang daripada kayu, masuk waktu asar. Bila naik matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Ada cahaya merah di kaki langit, hilang cahaya merah, masuk waktu isyak. Itu maknanya kita tahu waktu-waktu dia yang bersambung. Kemudian dia kata menghadap kiblat ini benda yang orang kata kita duduk jauh. Sebab tu dalam Islam kita kena faham, Kaabah adalah kiblat bagi orang yang solat di dalam Masjidil Haram. Bucu Kaabah tu sendiri kita duduk mana pun kena halau pergi Kaabah. Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang yang berada di tanah haram. Masjidil Haram kiblat bagi orang yang berada di tanah haram. Dan tanah haram Mekah itu sendiri adalah kiblat bagi orang yang di luar tanah haram. Kita ni bukan nak talau betul-betul Kaabah, nak pastikan talau betul-betul Kaabah. Kita pastikan kita talau ke tanah haram Mekah. Jadi atas sebab tu Allah tahu tentang kelemahan manusia. Bukan semua orang boleh agak tepat kan. Jadi sebab tu dalam bab kiblat dia kata zon sudah cukup, dan yang paling penting sebelum solat ijtihad. Sebelum solat, sebelum kita nak angkat takbir, kita wajib berijtihad, kata itulah arah kiblat. Tuan-tuan tengok dalam baru ni dia buat video, dia pusing botol, dah tak tahu dah
kiblat pergi ke mana. Nak ijtihad pun tak ada panduan. Dah lain kali pusing botol. Tak pusing botol kepala botol pergi ke mana, pokok botol pergi ke mana. Pusing botol tu berhenti tu. Tak kebel tu. Dia ijtihad. Ijtihad cukup untuk menentukan arah kiblat. Kita pergi masuk ke mana tempat kita tak tahu arah kiblat ke mana. Nak sembahyang hotel kan kita pergi. Kita tak tahu nak sembahyang. Tengok arah kok, cari dinding, cari kok siling semua tak ada. Sebelum takbir ijtihad. Inilah kiblat. Allahu Akbar. Sah salat. Sah salat. Baik. Kemudian kita masuk yang seterusnya yang disebut tentang aurat. Malam ni kita bicara tentang aurat. Aurat laki-laki dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Demikian juga di hadapan laki-laki lain dan di hadapan perempuan mahramnya. Ya. Auratnya di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya, iaitu seluruh badannya. Auratnya dalam tempat yang suci, tempat yang sunyi, seperti dalam bilik atau tandas, ialah kubul dan duburnya. Maksudnya makruh ia memandang kedua-duanya itu bukan haram. Jadi aurat laki-laki ini ada 3 macam. Ya. Cara mudah kita faham tuan-tuan. Sebab hari ini orang dah baca dua. Ya, bila baca 2 hari ini tuan-tuan, kadang-kadang atau kitab ni dia tulis sesuai dengan keadaan kita hari ini. Kita dah baca aurat lelaki biasa pusat hingga lutut kan. Walaupun depan orang perempuan, tapi orang perempuan lah ni jangan pakai macam tu. Orang perempuan lah ni jangan pakai macam tu depan mereka. Kalau bukan mahram, kita pakai macam tu silap-silap, mereka kacau kita balik. Mereka kacau kita balik. Banyak kes tuan-tuan. Jadi sebab tu disebut aurat dengan di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya, iaitu seluruh badannya. Maksud dia tutup pakai macam biasa. Dia nak keluar pergi pasar, nak keluar pergi Giant ke, jangan dia pakai seluar sampai ke lutut ya. Halal ni dengan dua harap. Jangan dua harap jenis macam tu. Begitu juga perempuan nanti kita sampai aurat perempuan ni. Aurat perempuan di hadapan mahram antara pusat hingga lutut, tapi jangan dia pakai macam tu. Lain kes haruan makan anak pun banyak. Jadi kena tengok pada uruf. Dalam keadaan tertentu kena tengok pada uruf dia. Orang perempuan saya tengok lagi aurat perempuan. Adapun aurat perempuan dan khunsa di dalam sembahyang, ia seluruh badannya kecuali muka dan 2 pergelangan tangan luar dan dalam. Maka kedua-dua anggota ini bukan auratnya dalam sembahyang. Maksud dia ke seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan depan dan belakang. Dua ni saja yang bukan aurat. Jadi kena tutup. Termasuk dalam kata seluruh badan itu ialah rambut dan tapak kaki. Masa berdiri, tapak kaki itu memadai bertutup dengan lantai atau sejadah. Tetapi jika masa sujud nampak tapak atau tumit, nescaya batal sembahyangnya. Maka sebab tu orang perempuan dia punya telekung labuh. Dia punya telekung labuh. Jaga masa sujud dia. Kan? Masa sujud kita pacak kaki tu, tapak duduk di belakang kan. Tapak tu nampak. Jadi masa tu batal kalau nampak. Sebab tu orang perempuan dia labuh. Ataupun orang perempuan tak main ni. Tak boleh main ni. Masjid saya boleh main. Sebab kalau tengok SOP dia tak sebut jantina. Dia tak sebut jantina. Tak apalah tuan-tuan, bukan nak asuh suruh main. Ikut tuan-tuan lah itu. Jadi apa? Kalau ini kita kena habaq dekat anak-anak kita. Paling kurang dia kena pakai stoking. Sebab anggota paling atas dengan anggota paling bawah diberi keringanan jika menampakkan bentuk. Anggota paling atas kepala dan anggota paling bawah kaki. Kepala ni tuan pakai bilah tudung lagu mana nampak bulat kepala. Nampak bulat kepala kan. Dia tak kena pakai oni. Nampak bulat kepala tu tak apa. Begitu juga bawah kaki pakai stokin nampak bentuk kaki ya? Mesti nampak bentuk kaki. Sedangkan orang perempuan tak boleh nampak bentuk badan. Jadi stokin tak jadi masalah. 2 tempat, paling atas dengan paling bawah, yang ni diberi keringanan. Hal lain
tak boleh. Pakai ketat-ketat sampai nampak bentuk badan, tak boleh. Ni kita kena peringatlah. Lah ini dah jadi satu fashion pula dah pakai ketat-ketat ni. Kadang-kadang pakai tudung tapi baju ketat, tak kena. Tak kena. Dia syarat dua syarat secara umumnya tutup aurat ini. Yang pertama, tidak menampakkan bentuk badan. Yang kedua, tidak menampakkan warna kulit. Tak menampakkan warna kulit, maknanya jangan pakai hak jarang. Dan yang dikatakan aurat itu apabila dipandang oleh yang bukan mahram ataupun yang tak boleh pandang. Dari pandangan mana? Dari pandangan atas dan pandangan sisi, pandangan tepi. Kita tengok ni, tu dikira, kalau terbuka dikira aurat. Kalau orang mengendap ke bawah, hal tu dia tak kira aurat. Sebab tu orang lelaki bila pakai kain pelikat, bila kita sujud, nampak sampai paha kadang-kadang kan. Hal tu daripada pandangan mana? Daripada pandangan bawah. Jadi tak batal. Tak batal. Itu kita faham maksud dia. Auratnya di luar sembahyang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya ialah seluruh badannya, sama macam dalam solat. Auratnya di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja. Ini satu lagi. Pesan pada anak-anak terutama yang masuk universiti, yang masuk kolej ke apa ke, duduk satu bilik dengan perempuan bukan Islam. Dengan perempuan bukan Islam. Dia tak sama dengan perempuan Islam. Sebab apa? Kita tak boleh nak yakini mereka ni tak menyebarkan fitnah kepada kita. Maka kena jaga aurat ni. Maknanya benda yang boleh menjatuhkan maruah orang perempuan kena tutup. Saya tak kira lah. Sebab tu dia baca, dia sebut di sini macam pakaian orang yang sedang bekerja, sopan lah. Sopan di hadapan mereka. Jaga. Sebab dia boleh kita tak boleh percaya sebab dia pun ni tak ada akidah, tak macam kita. Dia tak fikir dosa pahala. Masa baik mungkin elok, tapi masa bergaduh ataupun di belakang kita, sebab dia pun tak ada konsep dosa pahala. Jadi sebab tu dia ada beza sikit. Auratnya di luar sembahyang di hadapan perempuan, auratnya masa dalam bilik atau di hadapan perempuan muslimat atau di hadapan laki-laki mahramnya ialah antara pusat dan lutut. Ringkasnya aurat perempuan ada empat macam. Cuma di sini bila sebut di hadapan lelaki mahram tadi, huruf kita hari ini tidak membenarkan. Walaupun dia kata antara pusat hingga lutut, aurat perempuan dengan adik-beradik lelaki dengan pak kan, mahram lah kira, antara pusat hingga lutut. Balik rumah jangan pakai macam tu. Selagi pakai seluar atau kain dari pusat hingga lutut dia, atas semua muka, dia jadi lain macam. Uruf kita hari ini, keadaan kita hari ini, dia boleh merosakkan. Jadi sebab tu kena elakkan benda ni. Cuma kita sebut dari segi hukum, dan inilah yang dikatakan Islam tu dia sabat dan muruna. Walaupun ketetapan dia macam tu, bila uruf dia berubah, dia boleh berubah. Dalam perkara selain daripada wajib menutup aurat atas seorang masa sembahyang, wajib pula ia menutupnya daripada manusia lain daripada masa sembahyang, bagaimana telah diterangkan itu sekalipun dalam bilik dan dalam gelap, kecuali kerana ada hajat seperti kerana hendak mandi atau radang panas atau sebagainya. Ketika itu harus membuka aurat dia duduk seorang-seorang. Dalam perkara habis tentang aurat, maknanya jaga aurat ini bukan saja hanya di dalam solat, kewajipan ini juga di luar solat. Dalam perkara mengetahui, masuk dalam yang seterusnya, syarat yang ke-6. Dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang, iaitu mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat di dalam sembahyang. Sekiranya seorang orang awam, kita ni orang awam lah kan, maksud saya tuan-tuan semua, kita ni orang awam. Kita kena faham, kita orang awam ni maksudnya bukan imam yang mujtahid. Kita tak mampu nak berijtihad sendiri. Jadi bila ada orang yang mufti yang berijtihad, kita kena ikut. Kita tak mampu pun nak berijtihad sendiri. Jangan kita pula nak berijtihad sendiri tanpa memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid. Dia nak berijtihad ni
kena memenuhi syarat-syarat mujtahid. Jadi orang yang tidak pandai hukum sembahyang beriktikad, dia orang awam macam kita ni, dia yakin beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu. Tak kira baca doa iftitah ke, angkat tangan ke, baca surah ke, dia kata semua fardu, lalu dia pun buat semua, sembahyang dia sah. Dia tak tahu hak mana sunat, hak mana fardu, dia pukul semua fardu, sah sembahyangnya. Ataupun setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dengan tidak dapat membezakan yang mana satu. Dia tahu kata ada fardu ada sunat, tapi dia tak erti beza, jadi dia buat semua. Dan dia tidak menentukan yang fardu itu sunat. Dia tak kata hak fardu, baca Fatihah fardu kan, dia tak kata sunat, dia tak i'tiqad sebagai sunat, maka solat dia sah. Jadi mafhum mukhalafah daripada ni, siapa yang benda yang fardu dia kata sunat, sembahyang dia tak sah. Benda hak wajib dia kata tak wajib dalam sembahyang. Baca Fatihah wajib, dia beriktikad kata sunat, maka sembahyang dia tak sah. Walaupun dia baca, tapi dia tak boleh kata benda hak wajib tu sebagai sunat. Tu kata nak tak nak kena mengaji, nak tak nak kena mengaji, sembahyang tak boleh ikut. Rokok tu wajib, dia buat, tapi dalam i'tiqad dia kata sunat, sembahyang dia tak sah. Tapi kalau benda hak sunat dia i'tiqad wajib, tak apa. Benda wajib tak boleh i'tiqad, tak boleh i'tiqad sunat, maknanya dia tak boleh yakin kata benda tu sunat. Jadi dia kena belajar untuk mengatasi masalah ni lah. Kena belajar. Jadi sekarang ni kita 8 jam ni 8.46 6 minit dan hampir tak mana. Habis tajuk ni. Kalau tuan-tuan ada beberapa soalan sikit ke, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya nak sambung tajuk baru ni, rukun sembahyang. Tapi yang ni boleh baca laju lah, kita pun biasa dah. Rukun sembahyang. Rukun maknanya juzuk atau tiang bagi sesuatu lembaga, dan rukun sembahyang maknanya juzuk-juzuk yang tersusun. Juzuk ni maksudnya bahagian, bahagian-bahagian yang tersusun daripadanya hakikat sembahyang. Bila sebut kata tak boleh tidak, mesti ada. Kalau tak ada, tak sah lah rukun ada. Adalah rukun sembahyang itu 13 perkara dengan dijadikan tamak-ninah pada 4 tempat sebagai sifat bagi rukun. Tamak-ninah adalah sifat bagi rukun. Maksud dia pada 4 tempat. Tak mana kena tamak-ninah? Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sifat dia tamak-ninah. Maknanya siapa yang tak buat, cacat rokok dia, cacat i'tidal dia, cacat sujud dan duduk antara dua sujud, sebab tak cukup sifat. Bila manusia tak cukup sifat ni kira cacat lah tuan-tuan. Cacat lah. Jadi kita kena jaga. Jangan, Nabi kata jangan sembahyang macam ayam patuk padi, terus naik macam tu. Cerita tamak-ninah. Tamak-ninah tu bukan rukun, cuma dia sifat kepada rukun. Yang pertama ni biar 48 tinggal 4 minit, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang tidak wajib disebut dengan lidah, malahan sunat sahaja, supaya lidah itu boleh mengulang hati, menolong hati. Ni dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, lafaz niat itu hukumnya sunat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi usolli, orang kata tak boleh, aku belajar kata sunat. Sebab apa? Mulut ini dia dapat menolong hati. Sehari kita tak usolli tuan-tuan, hak isyak jadi maghrib, biasa jadi. Biasa jadi. Saya mengaku tuan-tuan, kita biasa jadi. Kita duk kalut tak ada usolli kan. Terus Allahu Akbar. Saya dah asap jadi zuhur, dia bertukar habis.
Usalli itu menolong hati. Jadi mana-mana benda yang boleh menolong, yang menyempurnakan yang wajib, menyempurnakan rukun ni kaedah Imam Syafi'i ni, maka dia jatuh sunat. Mana-mana benda yang boleh merosakkan yang wajib, merosakkan satu hukum yang ditetapkan oleh Islam, maka hukumnya makruh. Bila kita buat dia boleh merosakkan, maka sebab tu dalam mazhab Syafi'i, tangan hendak bergerak macam ni masa tahiyat hukumnya makruh. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan kalau duk buat macam ni agak-agak duk tengok jari, kan duk kira duk khusyuk dengan tahiyat. Dengan orang sebelah duk macam ni kan, pusing badan dia kan, kita pun dia ini apa dengan tahiyat kita tak tahu punca, hilang khusyuk. Sedangkan khusyuk tu adalah inti kepada solat, maka hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya tak mahu sebutlah. Jadi maknanya bila kita belajar macam tu, kita boleh buat. Jadi kena berhenti setakat tu tuan-tuan. Nanti insyaAllah kita akan masuk berkaitan dengan syarat-syarat niat ni. Syarat-syarat niat yang mesti ada dalam solat fardu, mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Kita kena ada. Wallahu alam. Saya mohon maaf berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita semua dan kita dapat bertemu dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli. Dia azan.